A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam pembelajaran kita untuk tajuk seterusnya. Tajuk kita pada hari ini iaitu tajuk yang ketiga. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita mula dengan yang pertamanya duduk dengan tertib dan tenang untuk sesi pembelajaran. Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey, sebelum tu sediakan peralatan untuk pembelajaran kita pen, pensel, buku nota dan sebagainya. Dan akhir sekali ikhlaskan hati untuk belajar hari ini kerana ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, tajuk yang Ustazah akan sampaikan pada hari ini ialah tajuk yang berkaitan dengan hadis pertama, hadis, iaitu mungkar dicegah, hidup berkat. Okey. Setelah selesai pembelajaran nanti, kita lihat objektif pembelajaran kita, kita nak tercapai apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertamanya kita lihat di sini, mungkar dicegah hidup berkat ni, apa objektif kita nak belajar tajuk ini Yang pertamanya, Ustazah nak semua dapat membaca hadis dan menyatakan maksud hadis. Okey, membaca hadis. Okey, nanti boleh baca bersama-sama dengan Ustazah dan menyatakan maksud hadis. Yang kedua, menyatakan maksud mungkar. Menyatakan maksud mungkar. Yang ketiga, menyatakan cara mencegah kemungkaran. Yang keempat, menyatakan hikmah mencegah kemungkaran. Dan akhir sekali, menyatakan pengajaran hadis. Baca hadis dengan betul. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Okey, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan Ustazah hadis mencegah kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Okey, saya ulang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Okey, kita lihat maksud hadis ya. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ra'a, sesiapa yang melihat minkum di antara kamu mungkaran, kemungkaran. Sesiapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, falyuqayyiruhu, hendaklah dia mengubah, biyadihi, dengan tangannya. Biyadihi, yadun yadun tangannya. Yadun ini maksudnya kuasa. Fa in lam yastati', sekiranya dia tidak berkuasa, fa bilisanihi, hendaklah dia mengubah dengan lisan, lidah. Fa bilisanihi, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Lidah ini iaitu menegur dan menasihati. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah biqalbihi, fa biqalbihi, dengan hatinya, qalbun. Okey, hati iaitu kita membenci ataupun kita tidak suka kepada kemungkaran tadi. Wadzalika adhaful iman, yang demikian ini adalah selemah-lemah iman. Okey. Mencegah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Okey, jadi bermaksud di sini kita mencegah kemungkaran dalam hadis ini terdapat 3 kategori. Okey, maksud kemungkaran. Okey, apakah yang dimaksud dengan kemungkaran? Kemungkaran pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal fikiran. Okey, pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Itu pada bahasa. Pada istilahnya ialah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Kemungkaran ini sesuatu perkataan atau perkara yang ditegah oleh syarak. Itu maksud kemungkaran. Hukum mencegah menangani kemungkaran. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini menyuruh kita menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini bagi orang yang beriman. Wa tu'minuna billah, mereka ini adalah tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum menangani kemungkaran merupakan perkara wajib bagi setiap muslim.
Okey, cara mencegah kemungkaran terbahagi kepada 3, iaitu dengan tangan, lidah dan hati. Okey, yadun, lisan dan qalbun. Mengubah dengan tangan. Yang dimaksudkan dalam hadis tadi, mengubah dengan tangan. Mengubah dengan tangan iaitu mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa yang diberi oleh masyarakat ketika itu. Apakah kuasa yang diberi? Okay, mereka bertanggungjawab mencegah kemungkaran orang di bawah mereka. Siapakah yang diberi kuasa ini? Okey, contohnya ketua negara. Ketua negara ini iaitu yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri dan sebagainya. Dan di bawah lagi ialah ketua keluarga, iaitu kedua ibu bapa. Di sekolah ialah ketua kelas dan pengawas. Semua ini diberi kuasa untuk mencegah kemungkaran yang disebutkan dalam hadis tadi, iaitu mereka ini boleh mengubah dengan tangan, kuasa yang ada pada mereka. Okey, yang kedua ialah mengubah dengan lidah. Lisan dalam hadis tadi disebut bilisanihi, dengan lidah. Okey, lidah ni iaitu yang pertama kita boleh menegur, menasihat dengan perkara yang baik, ataupun kita boleh melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan ataupun tulisan. Kita nak melapor kepada siapa? Kepada mereka yang berhak ataupun berkuasa. Okey, yang terakhir iaitu yang ketiga ialah mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati iaitu kita membenci dan menjauhi perkara tersebut. Okey? Qalbun, membenci dan menjauhi perkara tersebut. Seterusnya kita berazam untuk tidak melakukan perkara mungkar lagi. Dan kita berharap dan berdoa agar pelakunya diberi hidayah dan taubat. Baik, mengapa dikatakan Nabi dalam hadis tadi, Nabi mengatakan mengubah dengan hati, wadzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kerana mencegah ataupun mengubah dengan hati ini, kita mengubah dengan hati ini kerana diri kita sahaja yang membenci perkara itu. Diri kita lah yang berazam, okay, untuk mengubah perbuatan mungkar tadi, dan kita mengharap perbuatan mungkar itu tidak berlaku. Jadi si pelaku tidak mengetahui hasrat di dalam hati kita. Jadi di sini dimaksudkan adhaful iman, selemah-lemah iman. Okey, hikmah. Hikmah menangani kemungkaran. Kita lihat di sini hikmah iaitu fadilat, kelebihan apa yang kita dapat daripada kita menangani kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Yang pertamanya kita lihat negara aman sejahtera kerana mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita berada dalam kehidupan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya iaitu kita dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Okey, kalau orang tegur kita, kita nasihat orang, maka kita akan mendapat sesuatu kehidupan yang berkualiti. Yang ketiganya, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana sikap prihatin dalam masyarakat, iaitu bertegur sapa, mencegah kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kehidupan masyarakat akan bertambah aman, harmoni. Okey, pengajaran hadis kita lihat di sini, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasa undang-undang atau peraturan.
Sebagai umat Islam, kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Ini cara kita nak menjawab pengajaran hadis. Mesti ada perkataan sebagai umat Islam, sebagai seorang pelajar, sebagai manusia, sebagai ketua rumah. Okey, kita kena ada perkataan ini ya. Kemudian kita sambung, kita hendaklah apa? Okey, hendaklah isinya seperti, agar. Okey? Itu cara nak menjawab pengajaran hadis. Okey, untuk tugasan pendidikan Islam, kita akan buat nota ringkas, okey, dalam bentuk peta aktif ataupun kamu boleh print out. Okey, nota siapa yang boleh print boleh tampal dalam buku latihan, buku nota, ataupun buat peta acting. Okey, hari tu ada ramai tanya macam mana nak buat peta acting. Peta acting tu peta buih berganda yang bercorak-corak tu ya. Okey, kemudian kamu dikendaki menjawab soalan dalam Google Form dan jawab soalan kibat. Okay. Soalan kibat ni untuk Ustazah Bakan bagi kepada mereka yang aras 6, TP 6. Okay, kita penilaian kita PBS, pentaksiran kita PBD ni, kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 dan tahap 6. Jadi soalan kebat ni mereka yang Ustazah akan bagi tahap 6. Jadi mereka yang hantar jawapan Ustazah tanda mereka ini layak untuk mendapat tahap 6. Okay? Kemudian yang lain jawablah soalan-soalan dalam Google Form. Ini soalan kebat. Soalan kebat. Mari kita baca sama-sama. Lagi kes buli di sekolah, mangsa dipukul dan ditendang. Ini keratan akhbar ni kita panggil stimulus. Okey, stimulus. Kita nak tahu keratan akhbar ni apa. Okey, kamu boleh baca di mana ada kes buli di sekolah iaitu di Negeri Sembilan telah disiarkan dalam berita. Okey. Okey, berdasarkan keratan akhbar di atas, uraikan mengapa perbuatan tersebut semakin berleluasa di kalangan murid. Okay, berdasarkan ni kau bacalah. Berdasarkan keratan ini, uraikan mengapa perbuatan tersebut semakin berleluasa di kalangan murid. Okey, ini contoh jawapan. Kamu boleh bina jawapan kamu sendiri. Ini contoh yang saya bagi. Kurang pendidikan agama daripada ibu bapa. Ini isi. Okey, isi dia. Bila kita nak isi, kita perlu ada huraian. Huraiannya kita letak di sini kerana. Ataupun kita boleh ini disebabkan. Yang saya ajar dulu, pada mula dulu boleh. Ini disebabkan boleh. Di sini kita ambil kerana. Kerana ibu bapa sibuk bekerja untuk mencari nafkah sehingga mengabaikan anak-anak. Ini namanya huraian. Akhir sekali kita nak huraian lengkap. Huraian lengkap kesan daripada ini. Kesan daripada ini. Ataupun kita kata contoh. Boleh ya. Kesannya ataupun kita kata faktor boleh KFC. Hari itu saya ajar kesan, faktor dan contoh. Kesannya anak-anak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang berakhlak buruk. Ini namanya huraian lengkap. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu dalam usaha menangani kes buli dalam kalangan murid agar, kena tambah lagi, agar suasana pembelajaran menjadi aman dan tenteram di asrama, di sekolah. Okay? Ini contoh jawapan. Okey pelajar, itu saja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ulang kaji dan jaga diri.
serta tolong ibu bapa mana yang patut. Ustazah rindu semua. Bye. Assalamualaikum.